Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Merawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-7 Zulhijjah. Jadi insya-Allah dalam 3 hari lagi kita masuk dalam 10 Zulhijjah, kemuncak keberadaan kita dalam bulan Zulhijjah, dan lebih-lebih lagi besok hari yang ke-8, kemudian hari Rabu yang ke-9. 2 hari itu kalau boleh kita cuba jangan lepaskan peluang untuk berpuasa, puasa sunat. Kalau boleh hari ini, kalau tak boleh setidak-tidaknya besok dengan hari Rabu kita berpuasa sunat tersebut insya-Allah. Semoga ada kebaikan besar yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang berpuasa pada hari besok dan hari ke-9. Dan kemuncaknya pada hari ke-10 pula, tuan-tuan, jangan kita terlepas juga kalau boleh melaksanakan ibadah korban, menyertai itu satu, menyertai kita sendiri buat ibadah korban satu perkara, dan satu perkara lagi jangan kita tinggalkan untuk bersama-sama dalam pengurusan ibadah korban pada 10 Zulhijjah nanti. Begitu juga orang perempuan, dan juga jangan kita terlepas juga di antara mereka yang dapat daging korban. Tahu juga. Tapi kalau boleh, dah makan daging tiap-tiap tahun, jangan. Sebab tiga bahagian pada daging korban tu memang satu bahagian kepada orang yang melaksanakan ibadah korban, satu bahagian kepada fakir miskin, dan satu bahagian kepada semua mereka yang bersama. Jadi tak kiralah dia kaya ke, dia toki daging ke, toki lembu ke, ibadah korban, daging korban ni bila kita makan dia ibadah. Kita makan daging korban ni ibadah. Satu, yang keduanya pula, daging korban ni dia punya barakah dia tu tidak ada pada daging-daging yang lain. Sehingga kan sampaikan daging korban ni biarlah setahun ke 5 tahun ke, bila kita masak balik dia akan rasa sedap, dia takkan kurang. Betapa barakahnya daging korban ni. Pahala dapat, makan dapat pahala, kemudian dagingnya barakah. Jadi jangan ada dalam diri kita, oh ayah saya ada kandang, lembunya ada 1000 ekor lembu, jadi saya tak bagilah orang lain yang susah. Tak, jangan. Bila orang bagi kita ambil, kita ambil, dan jangan kita sisihkan. Kerana apa? Kerana daging korban itu dia ada barakah yang tidak ada pada daging-daging yang lain. Tapi dalam masa yang sama jangan pula mencuri. Dia dah kira daging korban pula, dia curi pula. Apa maksud curi? Iaitu orang tak bagi, dia pergi ambil. Bolehlah orang bagi 1 kilo, dia ambil 2 kilo. Tak boleh juga. Itu dah kira kecuri ataupun ambil hak orang. Tak kiralah berapa orang nak bagi, kita ambil. Tapi jangan sampailah jatuh kepada hukum mencuri. Ni insya-Allah dalam minggu ni kita akan lalui episod kemuncak. Kalau ada rezeki, buatlah ibadah korban tu lebih baik, jauh lebih baik. Kerana di sinilah
Allah SWT akan nilai sebagaimana Allah menilai Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Peristiwa korban ini bukan hanya peringatan, bukan hanya setiap tahun kita sambut korban untuk mengingati betapa hebatnya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tidak. Kalau hanya sekadar kita ingat saja, samalah seperti kita tengok filem Korea, kan, tak ada apa-apa. Hakikat sebenar di sinilah Allah, macam mana Allah uji Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail serta Hajar. Begitu juga Allah uji kita dengan nilaian 800. Tahun ni berapa? 800 kan? 800, 830, 800 setengah, 900. Jadi 900 tu macam mana kita keluarkan? Beli apa? Beli handset Apple setengah tu apa? iPhone, Apple setengah. Kami panggil Apple setengah, makan tak habis. Harga 3,000, 4,000, 5,000. Rasa-rasa kalau mati tu kena laknat ke tak? Pakai iPhone tu tak salah. Tapi yang salahnya bila sampai berkorban tadi. Itu sebabnya orang Melayu kita kalau pergi kandang tengok lembu, dengan Bangla datang pergi tengok lembu berbeza. Orang Melayu kita pergi kandang, wakil masjid, wakil surau, tak kira lah siapa-siapa saja pergi kandang, orang kandang lagi, toke kandang tu lagi. Sebab apa? Sebab bila dia datang dia cari lembu paling murah. Nak besar tapi murah, larilah dia. Bangla kerja dia pam minyak, kerja pam minyak. Tapi bila dia turun kandang, dia akan cari lembu paling mahal. Tu soalan dia, mana lembu paling mahal, paling besar? Ni Bangla. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Hanafi hukum korban wajib. Dalam mazhab Syafi'i hukum korban sunat muakkad. Sahabat-sahabat kena ingat. Jangan sampai tindakan kita ini takut-takut bukannya datang kebaikan tetapi mengundang kemurkaan Allah SWT, sebagaimana peristiwa Habil dan Qabil. Ingat lagi tak? Peristiwa Habil Qabil. Habil bila diperintah disyariatkan korban, Habil dia keluar, dia dalam sesi penternakan, dia keluarkan kibas yang paling besar, yang paling dia sayang, yang paling gemuk, yang paling terbaik. Bila sampai kat Qabil pula, dia bahagian sesi sayuran, tanaman, maka dia keluar yang paling buruk, yang paling tak cantik, yang paling dia tak suka. Sayur yang paling dia tak suka tu yang dipersembahkan pada Allah SWT. Akhirnya korbannya ditolak. Ini perlu ingat. Takut buat korban, yang tak buat korban tu satu hal. Yang buat korban pula jangan berkira-kira, ditakuti takut korbannya tu lahiriah nampak cantik, tapi bila dia berkira-kira, Allah Ta'ala tolak korban dia sehingga terjatuh dalam golongan Qabil. Na'udzubillah min zalik. Ini sebenarnya Allah sedang uji kita dalam bab harta. Sejauh mana beli iPhone 3,000, 4,000, 5,000, Apple setengah tu kan, boleh. Tiba korban 800, mahalnya. Dia marah pula AJK. Ni semua AJK makan ni, dia kata. Jadi baik-baik, berhati-hati. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Muka surat 15. Perenggan yang ketiga. Betul Dan kata Syekh Ibn Ibad rahimahullah ta'ala dalam syarah hikam, wa'alam annahu qad warada fil kitabi was sunnah. Betul kat situ. Dia biasa bab-bab tanda ni tanya muslimat. Nampaknya muslimat pun tak ada. Ada tanda tak? Tak ada. Kalau tak ada, rasanya kat situ. Saya berhenti kat situ, saya tanda kat situ. Jumpa tak saya baca tadi? Muka surat 15. Tulisan Jawi 15, tulisan Rumi. Dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullah ta'ala dalam syarah hikam, wa'alam annahu qad warada. Muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12. Baris yang ke bawah sekali. Muka surat 12 bawah sekali.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Hikam. Syarah Hikam, kitab Hikam ni Syekh Ata'illah Al-Askandari. Dari syarah dia pula, syarah kitab tersebut, iaitu Syekh Ibn Ibad rahimahullah ta'ala. Wa'alam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasratan wa la yurja husulu zalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wa sihhatu niyyatihi fi dhalika ay yakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wa isti'malahu fima yanfa'u indahu wa isyaratal khuruji an zulmati jahli wa isyaratal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi. فهذه النية صحيحة التي تحمد على عاقبتها آجلا وتجتنى ثمرتها في طاعة الله عاجلا. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama, barang yang tiada terhingga banyaknya, dan tiada diharapkan hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripadanya niat, dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah kehendaknya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan yang diredai Allah Ta'ala, iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, dan lagi diamalkannya ilmu itu pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isyarah keluar daripada kalam jahil, dan lagi isyarah keluar daripada kalam jahil kepada terang ilmu, maka itulah niat sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat, dan dapat faedahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Ini dia. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ مَا لَا يَخْصَى كَثْرَةً وَلَا يُرْجَى حُصُولُ ذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ صَحَّتْ مِنْهُ نِيَّتُهُ وَصِحَّةُ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ فِيهِ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتِعْمَالَهُ فِيمَا يَنْفَعُ عِنْدَهُ وَإِشَارَةَ الْخُرُوجِ عَنْ ظُلُمَةِ الْجَهْلِ إلى نور العلم. فهذه النية الصحيحة التي تحمد على عاقبتها آجلا وتجتنى ثمرتها فيه طاعة الله عاجلا. Ketahuilah olehmu bahawasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi membicarakan tentang kelebihan ilmu dan juga ulama. Kelebihan menuntut ilmu dan juga kelebihan orang yang ada ilmu. Ulama ni maksudnya orang yang ada ilmu. Kelebihan ilmu iaitu kelebihan orang menuntut ilmu, dan ulama dengan makna orang yang ada ilmu. Barang yang tiada terhingga banyaknya, terlalu banyak Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sebut di dalam hadis-hadis Nabi tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu dan orang-orang alim. Terlalu banyak, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niat. Dia tak akan dapat kelebihan yang banyak tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hasil yang demikian tadi banyaknya tu didapati melalui niat. Kuncinya niat. Bila niat dia baik, menepati, mengikut garis pandu yang telah ditetapkan, maka barulah dia akan mendapati sebesar-besar kebaikan
dan sebanyak-banyak kebaikan di sebalik daripada kelebihan yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi SAW yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sah niatnya pada yang demikian itu. Sah niatnya, macam mana nak sah niat ni? Maksudnya niat yang betul-betul baik. Macam mana niat yang betul-betul baik? Niat yang betul-betul sehingga dapat kelebihan tadi. Ini maksud sah niat ni. Maksud sah niat kat sini ialah niat yang betul-betul baik, niat yang boleh dapat sebesar-besar kebaikan yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan dibicarakan di dalam hadis-hadis Nabi. Apa dia? Adalah kehendaknya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maknanya di dalam menuntut ilmu ni mesti dia datang majlis ilmu kerana nak cari redha Allah. Datang mencari redha Allah. Allah suruh datang menuntut ilmu, datang. Faham, tu terpulang Allah. Pandai, tu terpulang Allah. Alim, tu terpulang Allah. Tu hasil daripada datang. Hasil Allah suruh datang, datanglah. Pandai ke tak pandai ke, faham ke tak faham ke, tu bukan kerja kita, tu kerja Allah. Allah suruh datang, kita dah datang. Dan datang bukan nak jadi orang alim, tapi nak dapat redha Allah. Tu kena faham kat situ. Datang nak jadi ulama, tu pulanglah. Allah nak bagi sampai jadi ulama, jadilah. Kalau jadi, kalau tak jadi pun setidak-tidaknya kita datang kerana mengharapkan redha Allah, tu penting. Kerana Allah suruh datang, Allah perintah kita datang. Nabi SAW suruh kita mendatangi majlis ilmu, datang. Selebihnya terserah pada Allah SWT. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah kehendaknya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan yang diredai Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Dalam mencari redha Allah SWT tadi, supaya ilmu yang didapati tadi menjadi panduan kepada dia dalam menunaikan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Sebab apa? Sebab nak taat pada Allah. Kenapa nak redha Allah? Kenapa nak redha Allah? Supaya dia dapat melaksanakan ketaatan mengikut acuan Allah dan meninggalkan larangan Allah pun mengikut acuan Allah. Apa yang Allah Ta'ala kendaki. Itu yang dia nak. Jadi kalau kita tak datang majlis ilmu, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan kita tak tahu apa yang Allah larang. Jadi akhirnya kita menjalani kehidupan kita itu sembrono. Orang UK kata sembrono. Main langgar je. Dia lebih kepada saya rasa. Hidup dalam keadaan saya rasa. Tengah hari ni kita makan. Kenapa makan hari ni banyak? Saya rasa nak makan. Esok dia pergi makan lagi. Kenapa makan sikit? Kenapa makan sikit? Sebab saya rasa nak makan sikit. Tak. Makan ke, minum ke, jalan ke, kerja ke, apa sekalipun yang kita lakukan, mestilah kita lakukan betul-betul berpandukan apa yang Allah nak. Dan kita tinggalkan sesuatu itu mengikut apa yang Allah Ta'ala tak nak. Jadi akhirnya barulah dikatakan seseorang itu hidupnya mencari redha Allah. Jadi apa sekalipun yang dia buat atas dasar sebab nak Allah redha, Allah suka, Allah sayang. Kenapa makan sikit? Sebab Allah nak kita makan sekadar cukup. Kenapa makan banyak? Oh, hari ni tak tahulah macam mana nak cakap. Kenapa makan banyak? Dia dalam bab makan ni tuan-tuan, Nabi ajar makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi istilah makan banyak ni tak ada. Istilah makan banyak ni tak ada. Saya makan banyak sebab Allah redha, tak ada. Allah redha, tak ada. Bahkan sampai tahap makan ketika terlalu lapar pun dilarang. Nabi SAW melarang kita makan ketika terlalu lapar. Terlalu amat lapar. Maknanya dia rasa lapar, lepas tu dia tahan sampai terlalu lapar. Itu pun bahaya juga. Bukan hanya sekadar lapar itu mendatangkan mudarat, bahkan sampai ketika dia makan tu pun, cuba tengok orang lapar pergi kedai makan.
Saya rasa tuan-tuan tak sempat kot zaman saya. Zaman saya tuan-tuan, ada satu iklan. Seekor monyet dia masuk dekat dalam kebun. Aku nak itu, nampak tak? Dah beberapa hari aku tidak makan. Jangan monyet. Itu bukan makanan kita, monyet. Pernah dengar? Siapa yang pernah tengok iklan tu, maknanya dia sezaman dengan saya. Tu kenapa tak boleh? Kenapa jadi tamak? Sebab terlalu lapar. Itu sebab konsep makan ni Nabi ajar makan ketika rasa nak makan. Rasa lapar, makan. Bukan rasa nak makan, tu betulkan balik. Rasa lapar. Bila rasa lapar baru makan, dan berhenti pula sebelum kenyang. Dan jangan makan ketika terlalu lapar. Maknanya rasa lapar, makan sikit. Makan tak payah banyak tuan-tuan, sebab kita dalam perut kita ni dia ada sensor kenyang. Makan sikit macam mana pun tetap dia akan kenyang. Cuma sabar sikit lah, dia pasti kenyang. Dia masalahnya kita ni bila kata lapar je ataupun rasa nak makan, dia ngap. Jadi daripada mulut kita nak ketombolok ni, dia makan masa. Tu yang bila sampai satu tahap tu dia jadi ular sour. Snack sour snack. Sour snack. Betul ini dia. Itu sebabnya daripada sini yang dikatakan niat yang sah, niat yang baik, niat yang dituntut adalah niat menuntut ilmu tadi kerana mencari redha Allah SWT. Apa yang dimaksudkan redha Allah? Supaya dia dapat melaksanakan kehidupan dia dengan ilmu yang didapati tadi, dia dapat menunaikan ketaatan mengikut panduan ataupun yang diingini oleh Allah SWT dan meninggalkan segala larangan yang betul-betul diingini oleh Allah SWT. Dan lagi, ini niat kedua. Tadi niat pertama, redha Allah. Niat yang kedua, dan lagi diamalkannya ilmu, diamalkannya seseorang itu akan ilmunya pada yang memberi manfaat padanya. Lepas dia menuntut ilmu tadi untuk cari redha Allah, yang kedua dicari ilmu tadi untuk diamalkan. Ni niat ni kena ada betul-betul ni. Yang pertama dia menuntut ilmu kerana mencari redha Allah. Yang kedua untuk diamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, dan lagi isyarah keluar daripada kalam jahil kepada terang ilmu. Apa maksudnya? Niat yang ketiga mestilah dia niat menuntut ilmu itu ialah untuk mengeluarkan dirinya daripada kepompong kejahilan. Kita jahil inilah yang membuatkan Islam porak-poranda hari ni. Yang jadi porak-poranda baik dalam negara sampailah luar negara, porak-poranda hari ni kacau bilau adalah berpunca daripada kejahilan. Baik sama ada orang Islam dengan orang non-Muslim, ataupun orang Islam sesama orang Islam, bangsa sesama bangsa, keluarga sesama keluarga, porak-poranda itu puncanya satu, iaitu kejahilan. Dan inilah gambaran kejayaan besar oleh orientalis barat ataupun musuh-musuh Islam. Dia nak rosakkan Islam ataupun nak hancurkan Islam, nak hilangkan Islam daripada muka bumi melalui peperangan abad berabad. Telah dilakarkan dalam sejarah umat Islam tidak boleh dihilangkan daripada muka bumi dengan melalui senjata dan peperangan. Takkan mampu. Kerana apa? Kerana perkara paling besar, umat Islam bila dia duduk saja dalam lampangan peperangan, maka yang ada dalam kepala mereka nak mati. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir bila dia pergi perang, dia nak hidup. Jadi bila dia nak hidup, dia tengok benda tu agak rasa dia dah tak mampu dah, maka dia lari. Islam dia kejar kerana dia nak mati. Jadi akhirnya dengan melihat keadaan sedemikian, musuh-musuh Islam mengkaji dan melihat, meneliti balik di mana kelemahan, maka didapati bahawa umat Islam ini dapat dilemahkan dan dilenyapkan dengan cara jahil, kebodohan, tanpa ilmu, hidup dalam keadaan tanpa ilmu. Itu sebabnya kenapa Allah SWT menurunkan wahyu yang pertama membicarakan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ni dia. 5 ayat itu membicarakan tentang ilmu. Nak gambarkan kepada kita betapa besar pentingnya ilmu pengetahuan. Kalau nak fikir logik akal, patutnya Allah Ta'ala turunkan suratul Ikhlas yang pertama. Tetapi tidak diturunkan suratul Ikhlas. Walaupun nampak suratul Ikhlas itu menerangkan ataupun memperkenalkan Allah SWT kepada kita. Tapi diturunkan suratul Alaq. Nak gambarkan betapa besar pentingnya ilmu pengetahuan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat pula perpecahan yang terjadi dalam umat Islam. Habis ustaz, macam mana pula orang alim yang asyik bergaduh je? Kan? Ni masyarakat awam tanya pula. Habis ustaz, orang alim yang asyik bergaduh pagi, petang, siang, malam, dia asyik bergaduh je kat Facebook. Itulah dia. Tingkatan ilmu yang berbeza membuatkan kefahaman yang berbeza, akhirnya bercakap dalam angle yang berbeza, lalu pemahaman tadi berbeza. Itu je. Tak cakap lain lah dalam rumah tangga, suami isteri. Isteri dia cakap angle ni, suami dia cakap angle ni. Akhirnya dia bergaduh. Lepas bergaduh, lalu pergilah Jabatan Agama, buatlah pendaftaran cerai. Tak sefahaman. Isunya angle lain je. Yang ni cakap angle lain. Bang, abang tengok kereta tu cantik tak? Cantik lah. Warna apa? Warna merah, dia kata. Suami dia kata warna merah. Isteri dia kata cantik bukan tengok pada warna, tapi tengok pada bentuk dia. Tak cantik lah bang. Isteri cakap bentuk, suami cakap warna. Ni angle yang berbeza. Begitu juga kedudukan orang alim. Orang alim pertamanya tahap ilmu tu sahaja melahirkan pemahaman yang berbeza. Kemudian pula dia bercakap dalam angle yang berbeza. Itu sebabnya orang fiqh selalu bergaduh dengan orang hadis. Ulama fiqh bergaduh dengan ulama hadis. Padahal tak ada masalah pun. Dulu Imam Syafi'i duduk dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis. Imam Syafi'i ahli fiqh. Ada gaduh tak? Tak ada. Siap Imam Syafi'i datang lagi jumpa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mentashihkan satu hadis. Sanggup berjalan daripada Mesir sampailah ke Iraq menemui Imam Ahmad bin Hanbal semata-mata nak mentashihkan satu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal berikan satu tashih hadis walaupun dia sendiri pun seorang anak murid kepada Imam Syafi'i. Walaupun seorang guru datang, ada hormat menghormati. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik letak dalam pandangan dia, mazhab dia bahawa tidak ada kunut. Subuh tak ada kunut. Imam Syafi'i ada kunut. Macam mana boleh berbeza? Melihat kepada pandangan sisi masing-masing dalam menilai dan memberi maksud daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi walaupun sedemikian perbezaan di antara murid dan guru tadi, bila tika mana Imam Syafi'i dia datang ziarah kubur Imam Malik, waktu subuh sampai ditolak jadi imam, dia sendiri tidak membaca kunut subuh. Sehingga kan pelajar-pelajar Imam Malik tanya, wahai Syafi'i, kenapa kau tak baca kunut subuh? Sedangkan pandangan kau menyatakan hukumnya sunat membaca kunut subuh. Aku menghormati makam tanah yang ada dalamnya itu jasad Imam Malik yang berpandangan bahawa tidak ada sunat kunut. Masalah. Kita hari ni bergaduh. Padahal yang bergaduh tu semuanya tak alim. Syok alim. Sebab apa? Nanti kat depan kita akan belajar. Tanda-tanda orang yang alim. Tak payah kata jauh lah. Kita ambil benda mudah je. Tadi contoh. Patah Melayu pula kata apa? Jadilah seperti rasmi padi. Jadilah seperti rasmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Jangan jadi seperti rasmi lalang yang mendongak ke langit kosong. Ini patah Melayu, patah orang tua-tua kita. Maknanya makin berisi makin tunduk, makin berisi makin tunduk. Begitu juga tentang dunia ilmu.
Bila tika mana seorang tu dia menuntut ilmu, tapi dia tu semakin rasa bangga diri, rasa diri dia hebat, rasa diri sempurna, maka ketika itu gambaran bahawa ilmu yang dia dapat tadi bukan ilmu yang manfaat. Ilmu tak salah, tapi yang salah dia. Punca mana? Ni salah satu yang kita bincang petang ni, iaitu niat yang sahih tadi tidak menepati. Itu yang kadang-kadang orang datang untuk ilmu ni macam-macam niat. Ni lagi-lagi pula hari ni zaman pula hari ni, kalau dulu orang tak nak ngaji agama. Dulu orang tak nak mengaji agama. Tahun 60-an, 70-an, 80-an, orang tak nak ngaji agama. Kenapa? Sebab waktu tu siapa ngaji agama, dia hanya ada geret buruk. Tahu geret? Basikal buruk. Tak ada, nak ambil menantu pun fikir 30 kali. Nak ambil menantu pun fikir 30 kali. Sebab apa? Tak ada masa depan. Dulu, tahun 60-an, 70-an, orang takut nak ambil menantu. Takut tak anak perempuan dia tak makan. Tapi hari ni, orang berkejar-kejar ngaji ilmu agama. Kenapa? Sebab hari ni, orang ngaji ilmu agama, dia macam goreng pisang panas. Naik vampire. Dia akhirnya banyak orang ambil menantu. Rupanya kena tipu. Padan muka. Dan lagi isyarah keluar daripada kalam jahil kepada terang ilmu. Di antara lagi niat, iaitu kita minta supaya niat kita menuntut ilmu tadi supaya mengeluarkan kita daripada kepompong kejahilan pergi kepada ilmu pengetahuan. Maksudnya diri kita tadi dikeluarkan, dibuang segala kejahilan, diisi dada kita dengan ilmu. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat dan dapat faedahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Ni Syekh kata, Syekh Ibnu Ibad kata apa? Inilah niat yang sahih, niat yang betul, niat yang sangat dituntut, yang sangat dipuji, dan juga akan mendapat kebaikan di akhirat, dan di dunia sahaja dia akan mendapat ketaatan atas niat tadi. Jadi niat yang baik tadi, pertama sekali untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mengeluarkan kejahilan dan mengisi dadanya dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dia nak amalkan ilmu. Ini dia. Itu tiga benda yang disebut oleh Ibnu Ibad dalam kitab Syarah Hikam. Itu sebabnya Nabi SAW sebut, Nabi kata, ni semua orang tahu ni. Semua orang tahu. Hadis ni semua orang tahu. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya bermula amal itu dengan niat. Kenapa? Kerana niat inilah yang menjadi kayu ukur untuk meletakkan di mana hasil seseorang itu. Sekalipun perkara baik, tapi kalau niatnya tak baik, maka hasilnya pun tak baik. Sekalipun perkara baik, kalau niat tak baik, tetap hasilnya tak baik. Apa maksud dia? Menuntut ilmu baik tak? Baik. Menuntut ilmu baik. Tapi niatnya tak baik. Niatnya tak baik. Apa maksud niat tak baik? Iaitu niat dia tak mengikut niat yang sahih. Kenapa? Tu tadi tu goreng pisang tu. Pergi ngaji agama sebab hari ni orang ngaji agama ni dapat tempat, dapat nama, dapat penghormatan. Lepas tu orang ngaji agama ni lagi mewah. Dapat tak ilmu tadi? Ilmu dapat. Tetapi ilmu tak menjadi panduan yang baik bagi diri dia. Dia sampaikan tak? Sampai. Tapi dia niat bukan untuk amal, akhirnya ilmu tadi tidak digunakan untuk amal. Niat menuntut ilmu tadi bukan untuk redha Allah, maka ilmu tadi datang bukan tidak dalam redha Allah. Ilmu tadi sepatutnya datang untuk menghilangkan kejahilan dan juga menambah lagi pengetahuan untuk dia berjalan dalam keadaan Allah redha. Tapi disebabkan niat dia bukan niat itu,
maka akhirnya ilmu tadi tidak memberikan cahaya ataupun panduan bagi diri dia. Nampak dia alim, hebat, tapi kehebatan tadi hanya sekadar lahiriah. Hakikat sebenar ilmu tadi tak lebih datang sebagai satu sebab jalan untuk mengundang kehancuran dan lebih-lebih lagi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri dia. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya tuan-tuan, niat tu sangat penting. Tak kira apa sekalipun yang kita bincangkan dalam menuntut ilmu, tapi dalam aspek kehidupan seharian, semuanya tu juga kembali kepada niat. Tuan-tuan datang kerja, apa niat tuan-tuan? Kalau niat kerana nak cari redha Allah, maka insya-Allah kerja tuan-tuan tadi akan datang redha Allah, akan datang keberkatan, akan datang sebagai satu ibadah, akan datang sebagai satu kebaikan, ganjaran yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu taala. Dan di dunia lagi Allah akan mudahkan segala tindakan kita. Tapi kalau katalah niat tu tak baik, niat kerana hanya semata-mata nak cari duit, hanya semata-mata gaji, hanya semata-mata kebendaan ataupun apa sekalipun selain daripada Allah, maka Allah berlepas tangan. Bila Allah berlepas tangan tu akhirnya sekejap saja yang dicari tadi, kalau tujuan tak tercapai, maka dia akan rasa bosan. Begitu juga dalam rumah tangga. Rumah tangga pun begitu. Kalau rumah tangga tadi betul-betul niat kerana Allah, biarlah badai sebesar mana sekalipun, maka tetap dia dalam keadaan selamat. Tapi kalau katalah niat dia tak baik, hanya sekadar melepaskan nafsu dia, tu akhirnya kita jumpa orang kahwin, 2 minggu cerai, seminggu cerai, sehari cerai. Paling terbaru sehari cerai tuan-tuan. Pagi kahwin, petang cerai. Terkebil-kebil qadi tadi, juru nikah, bukan qadi, juru nikah. Kan dapat upah 200. Pagi pukul 10 dia nikah, petang pukul 3 pengantin lelaki jumpa balik, minta balik 200. Itu sebabnya balik pada niat. Kerana bila niat betul-betul kerana Allah, Allah sendiri akan pandu. Susah pasti, masalah pasti. Apa ni, kalau kita duduk kat laut dipanggil apa? Badai pasti tetap pasti. Tetapi kepastian tadi dalam keadaan dikenderai oleh Allah, sebab Allah pandu. Bila Allah pandu, selamat tak? Pasti selamat. Namun nak kata tidak dipukul badai, mustahil. Sebab hidup atas dunia. Tak ada manusia yang berjalan atas dunia tak dipukul badai, pasti. Sakit ujian, sihat ujian, kaya ujian, miskin ujian. Susah ujian, senang ujian. Apa sekalipun situasi tetap dalam ujian. Cuma sama ada Allah berlepas tangan ataupun Allah pandu dia tadi. Bila Allah pandu, insya-Allah sampai kepada matlamat. Tapi kalau Allah berlepas tangan, sekalipun dia hidup 100 tahun di atas sejadah sekalipun sujud pada Allah, kalau Allah Ta'ala tak pandu, tetap akhirnya dia akan dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada tengah hari ini. Itulah kalam Syekh Ibn Ibad rahimahullah ta'ala dalam syarah hikam, dalam kelebihan menuntut ilmu. Semoga ada manfaat dan kita senantiasa mengharapkan Allah SWT tak putus-putus memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Semoga kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi baik di akhirat. Dan kita harapkan setiap apa yang Allah berikan pada dua tangan kita menjadi sebab untuk datangnya rahmat Allah SWT kepada kita, pasangan kita dan anak keturunan kita. Dan jangan sesekali Allah memberikan sesuatu pada dua tangan kita menjadi sebab untuk datangnya kemurkaan Allah SWT ke atas kita. Na'udzubillah min zalik. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.